Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Pak Guh. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kuasa melulus projek di bawah Perbelanjaan Pembangunan terletak di bawah kuasa Kementerian Ekonomi, dahulunya dipanggil Unit Perancang Ekonomi, tetapi sebelum ini Unit Perancang Ekonomi adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Selepas pentadbiran ini mengambil alih dan penyusunan semula kementerian-kementerian, Kementerian Ekonomi kini bertanggungjawab dalam aspek kelulusan projek DE termasuk urusan penapisan dan penilaian, menetapkan skop dan akhirnya menetapkan kos serta ceiling peruntukan projek-projek DE. Selepas ia telah dinilai dan diluluskan dan ditetapkan kosnya di Kementerian Ekonomi, barulah projek itu akan ke peringkat perolehan. Dan Kementerian Kewangan pula selepas itu bertanggungjawab dalam urusan perolehan dan penyediaan aliran tunai tahunan berdasarkan kelulusan yang telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi. Projek-projek DE yang diluluskan oleh Kementerian Ekonomi akan dilaksanakan oleh kementerian berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing. Dan di akhir proses ini, pemantauan projek pula akan dijalankan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun ICU yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mekanisme yang diwujudkan dengan tiga bidang kuasa yang berbeza ini adalah untuk memastikan elemen semak dan imbang diamalkan dalam kelulusan dan pelaksanaan projek-projek DE. Terima kasih Puan Yang-di-Pertua. Pak Guh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan tadi. Saya fikir tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan keberkesanan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan. Cuma apa yang saya ingin tanya ialah sudah setahun kerajaan ini ditubuhkan, tapi nampaknya di kalangan rakyat malahan penganalisis ekonomi pun masih belum yakin tentang proses pemulihan ekonomi negara setakat ini, malahan ada yang mengatakan gagal. Jadi satu daripada sebabnya ialah jawatan Menteri Keuangan itu yang disandang oleh Perdana Menteri. Di sini pun pernah disuarakan supaya diasingkan. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, bersetuju tak? Sudah sampai masanya supaya Amat Berhormat Perdana Menteri melantik seorang Menteri Keuangan sepenuh masa. Mungkin Yang Berhormat dilantik sebagai Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Guh. Puan Yang di-Pertua, saya tak nampak macam mana soalan tambahan itu berkaitan dengan soalan asal. Soalan asal tanya bidang kuasa projek DE, tapi soalan tambahan ialah soalan politik lah, tapi tak apa, saya boleh jawab. Saya tak bersetuju Yang Berhormat Pak Guh. Kerana kalau kita lihat kepada pemulihan ekonomi negara, kan, masalah yang sebelum ini ditinggalkan oleh pentadbiran-pentadbiran yang dahulu ialah masalah-masalah struktur. Masalah struktur ini termasuklah soal penglibatan aktiviti ekonomi kita di dalam aktiviti-aktiviti yang bernilai tinggi. Kita juga perlukan industri dan juga dengan izin growth narrative yang baru. Kemudian kita juga ada masalah dari segi pasaran buruh kita. Bila kali terakhir kerajaan sebelum ini benar-benar menumpukan kepada reformasi pasaran buruh? Bila kali terakhir kita benar-benar berbincang mengenai gaji? Bila kali terakhir kita benar-benar berbincang mengenai bentuk-bentuk pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi? Jadi tugas Kementerian Kewangan, tanggungjawabnya adalah fiskal, iaitu menguruskan aliran tunai, kutipan cukai dan juga perolehan dan perbelanjaan. Bidang kuasa sebelum ini yang ada dari segi menstrukturkan ekonomi itu bidang kuasa di bawah Unit Perancang Ekonomi yang sebelum ini berada di bawah Pak Guh semasa Pak Guh turut menjadi Perdana Menteri.
Jadi kalau dikatakan bagaimana kita nak merungkai dan memulihkan ekonomi, ini bukan tugas kementerian atau Menteri Kewangan semata-mata. Ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada. Kerana bidang kuasa mengenai reformasi pasaran buruh adalah yang berkaitan dengan Kementerian Ekonomi dan juga dengan Kementerian Sumber Manusia. Yang berkaitan dengan memastikan industri kita ini naik ke tahap yang lebih baik adalah tanggungjawab Menteri MITI contohnya. Untuk memastikan ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru, itu termasuk bidang kuasa di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah NRECC, di bawah KKD dan yang lain-lain. Kerana sebenarnya bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal. Pandangan saya, Pak Guh, itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu dan urusan dari segi tata kelola. Kerana Menteri Kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus. Sebab itu pandangan saya, tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri. Kerana siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk mengelakkan ubah manifesto seperti yang berlaku sebelum ini, seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan jana wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya Puan Yang di-Pertua, kalau contohnya Hebatlah Menteri. sama ada Senator Menteri MITI menjadi Menteri Kewangan. Kalau contohnya Yang Berhormat Kapit jadi Menteri Kewangan. Contohnya dari segi kuasa dan juga pengaruh politik kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobbynya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri dan Pak Guh sedia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing dan dengarlah. Puan Yang di-Pertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik. Tak nak dengar. Bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu, dia buat bising. Jawapan panas Menteri. Baik, mantap. Ringkas. Dan saya nak Contradict tutup yourself. begini Puan Yang di-Pertua. Saya nak tutup begini. Dekat mana Pak Guh yang kata ekonomi tidak pulih? Ya. Saya nak tanya balik kepada Pak Guh. Semasa Pak Guh dan Perikatan Nasional jadi kerajaan 33 bulan, pernahkah ada 3 suku berturut-turut yang ada pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku? Pernah ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak pernah ada. On record tak ada. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun MOU yang banyak. kita menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam 3 suku berturut-turut yang tak pernah berlaku. Kemiskinan paling rendah, kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini, pertumbuhan ekonomi, momentum baik, inflasi paling rendah. Jadi dekat bahagian mana Pak Guh yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan, sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit keyakinan itu telah pulih, termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Kalau Pak Guh dan Perikatan Nasional tak yakin, tak apa. Tapi jangan salah gunakan dan menunggang nama rakyat dan pelabur-pelabur lain. Terima kasih. Mantap Menteri. Mantap Menteri. Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Mantap jawapan tadi. Ini soalan tambahan seterusnya. Soalan seterusnya Menteri. Ya.
Dalam komitmen Menteri Kewangan untuk menurunkan defisit fiskal ya untuk tahun depan 4.3 dan 5 tahun 3% KDNK, dan sementara itu berani membawa satu bajet ya yang mengembang, expansion dari bajet, bermaksud tidak kurang juga kita berbelanja. Persoalan yang menjadi khawatir adalah pada waktu yang sama ya, cabaran global, the global headwinds dengan izin juga satu yang mencabar. Contohnya dia geopolitical, peperangan Ukraine, Rusia, ya, sikit slowing down of China's economy, juga Gaza, Palestin. Apa yang mustahak, Menteri, yang nak saya tanya, apakah langkah-langkah yang dapat memberikan rakyat mampu memantau pelaksanaan bajet 2024 ini, yang dulunya ada, tak silap saya, satu mekanisme laksana, idea semua membawa pantau laksana, satu data set ya, yang dibawa dalam bentuknya sama ada periodikal atau selanjar serta berterusan, supaya pelaksanaan bajet kali ini benar-benar dapat dipacu dengan kebertanggungjawab itu terus langsung dapat dipantau oleh rakyat. Terima kasih Menteri, tolong berikan pencerahan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Kuala Selangor. Ringkaskan jawapan ya. Dia bergantung, Kuala Selangor, sebenarnya kesan dan limpahan daripada sesuatu perancangan ekonomi kerajaan. Contohnya belanjawan yang ditetapkan. Kesannya itu dirasai berbeza-beza mengikut peringkat dan kumpulan-kumpulan. Jadi kumpulan yang paling besar yang pada pandangan saya akan menjadi pemegang taruh stakeholders yang paling besar adalah rakyat biasa, keluarga biasa. Dan apabila kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi dan itu akan melibatkan bentuk-bentuk pindahan tunai kepada keluarga-keluarga, saya ingat kita tidak perlukan laporan pun kerana dari segi ketelusan maklumat, siapa yang dapat, berapa, itu akan dilaksanakan melalui padu. Setiap keluarga dan setiap rakyat boleh melihat sebenarnya berapa pendapatan dia, berapa tanggungan dia dan kenapa dia layak atau tidak layak, berapa bantuan dia dapat dan sebagainya. Itu bagi saya akan meliputi pemegang taruh yang paling besar dalam negara kita. Jadi dia boleh nampak sebenarnya perbezaan itu. Bagi pemegang taruh yang lain, termasuklah pelabur, pemain industri dan sebagainya, saya ingat angka-angka ekonomi yang kita tumpukan inilah yang juga akan menjadi petanda. Dan tumpuan di peringkat kerajaan ialah memastikan kita merakyatkan data-data ini. Sebab itu open dossier itu penting supaya rakyat mula bercakap dan menilai prestasi ekonomi. Bukan ambil saja, dia boleh tengok quarter on quarter macam mana, year on year, industri mana. Dan insya-Allah bila kita teruskan dengan lebih banyak penerbitan data-data, contohnya yang melibatkan statistik gaji dan upah, itu akan dapat dilihat terus bagaimana perancangan ekonomi itu dapat dirasa dan rakyat sendiri boleh membandingkan sama ada industrinya itu tumbuh dengan baik, gajinya naik dan sebagainya. Pandangan saya itu lebih baik dari segi pelaporan dan pemantauan berbeza dengan kalau kita duk banding dan duk lapor sama kita. Pemegang taruh yang paling besar ialah rakyat. Dan maka maklumat dan data dan kesan ini mestilah dirasakan oleh rakyat. Terima kasih. Saya jemput Tuan Won Cheng, Subang. Terima kasih Tuan Speaker.